Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu dengan siaran yang agak istimewa sikit pada asalnya. Untuk slot guru majlis ni, Alhamdulillah, saya kira dah masuk tahun ke-7 dah. Untuk kelas pengajian tafsir ni, pada asalnya perkongsian selalu dilakukan di Masjid Boho Temak, iaitu bersempena Istimak Jumaat. Setiap hari Jumaat jam 8.40 dimulakan dengan tajwid oleh Al-Fadhil Ustaz Najri kita. Kemudian pukul 9 suku, 9.20 macam tu bersama dengan saya tafsir, dan kemudian dalam pukul 10 macam tu bersama dengan Al-Fadhil Ustaz Abdul Qadir kita dengan Fiqh Sunnah. Tapi dengan keadaan PKP dan sebagainya sekarang, Jabatan Mufti mengambil inisiatif untuk melakukan kelas-kelas guru majlis ni digantikan secara kelas online. Maka disebabkan tu, dua kelas majlis saya, iaitu untuk tafsir yang sepatutnya pada hari Jumaat, Istimak Jumaat tu, dan juga kemudiannya insyaAllah di slot akan datang kitab Talbisul Iblis yang pada asalnya slot di Masjid Sempring pada waktu subuh tu akan digantikan dengan kelas online pada minggu ni insyaAllah. Baik, pada kali terakhir pertemuan di Istimak Jumaat sebelum diumumkan PKP pada tempoh hari, kita telah menyentuh sehingga ayat ke-34 dan 35 daripada surah An-Nisa, iaitu ayat yang membincangkan, ayat ni saya ingat satu ayat yang agak hangat jugalah topik diperkatakan, iaitu berkenaan dengan berkenaan dengan qiyamur rajul, berkenaan dengan bukan kepimpinan kaum lelaki, yang mana firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonir rajim, ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa'i bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim, iaitu kaum lelaki adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh kerana Allah telah melebihkan sebahagian mereka lelaki atas sebahagian yang lain, iaitu wanita, dan kerana mereka lelaki telah menafkahkan sebahagian daripada harta mereka. Maka di sini, sebagaimana yang telah kita sentuh di kelas yang lepas, yang dimaksudkan sebagai qawam ni, yang disebutkan sebagai qayyim ataupun dia punya jamak dia qawam ni, adalah kata pengarang pemimpin wanita, dengan maksud lelaki sebagai ketuanya, sebagai pemeliharanya, sebagai pembelanya, pemberi nafkah kepadanya. Ya, suami ataupun ayah wajib beri nafkah kepada isterinya, dan juga dia punya keluarga dia. Bukannya isteri dia wajib beri nafkah kat dia. Pembimbingnya jikalau menyimpang daripada jalan yang lurus, dia merupakan orang yang memegang dari sudut keilmuan, kepimpinan dari sudut keilmuan, dari sudut disiplin dan sebagainya, dan bertanggungjawab penuh kepada wanita yang menjadi isteri dan juga menjadi keluarganya. Okey, jadi di sini Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan bahawasanya lelaki adalah pemimpin kaum wanita. Tadi ada saya sebutkan kenapa ayat ni, saya ingat ayat ni satu ayat yang masih lagi hangat diperbincangkan, terutamanya sekarang pada zaman feminisme dan sebagainya, kerana ada sebahagian yang meletakkan bahawasanya Al-Quran ataupun Islam ini dengan erti kata melebihkan itu, dengan mereka memahami dengan maksud memuliakan ataupun melebihkan kemuliaannya. Okey, di sini dia tidak bermaksud bahawasanya melebihkan di sini maksudnya lebih dari sudut kemuliaan, tetapi yang dimaksudkan di sini adalah lebih dari sudut tanggungjawab. Ini yang selalu saya sebutkan, beza di antara agama kita dengan kefahaman-kefahaman barat. Mereka lebih berpandangan siapa yang memegang tanggungjawabnya lebih, siapa yang memegang peranannya lebih, siapa yang boleh membuat sesuatu perkara yang lebih, maka dia lebih mulia. Sedangkan dalam Islam tidak semestinya macam tu. Ialah dalam ada keadaan sedemikian rupa, iaitu kalau seorang itu dia dapat menjalankan tanggungjawab dia dengan baik, maka betul kalau seorang yang diberikan amanah kepercayaan yang banyak dan kemudian dia dapat menjalankannya dengan baik, maka itu memang satu kelebihan bagi dia, benar. Tetapi tidak kurang juga kita tengok dalam hakikat dunia kita, orang yang diberi amanah, orang yang diberi tanggungjawab, walaupun diberi amanah yang besar, diberi tanggungjawab yang besar, namun mereka gagal memikulnya dengan baik. Jadi kalau keadaan macam tu, dia merupakan satu kerugian bagi individu tersebut, bukan satu kelebihan, satu kerugian. Jadi perkara yang ataupun kemuliaan yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita ni adalah mereka
yang menjalankan tanggungjawab dan amanah mereka dengan baik, tak kiralah apa pun amanah mereka, tak kiralah apa pun kerja mereka, menjalankan dengan ikhlas, menjalankan dengan baik. Ini disebabkan semua manusia ada dia punya peranan di masing-masing. Maka siapa yang berbuat sedemikian dengan mengharapkan keridaan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itulah yang paling mulia di sisi Allah. Dia bukan di atas perkiraan siapa dapat tanggungjawab lebih, automatik dia mulia. Jadi disebabkan ni mereka ataupun sebahagian feminism ni sebut Islam melebihkan lelaki, bukan melebihkan dari sudut kemuliaan tak, tapi melebihkan dari sudut tanggungjawab yang diberikan. Maksudnya lelaki pikul tanggungjawab lebih. Ini juga yang selalu saya sebutkan tuan-tuan, dari sudut tanggungjawab ni, saya ingatkan kalau tanyalah pada orang lelaki, nak pegang tanggungjawab banyak ke tidak? Mesti dah tak nak pegang tanggungjawab. Itu lagi mudah. Siapa dia yang memang saja nak membebankan diri dia? Kalau boleh nak hidup senang saja, kurang tanggungjawab. Tapi ini satu tanggungjawab yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Disebabkan kenapa? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, lelaki memiliki beberapa kelebihan, bukan kemuliaan. Kemuliaan ni siapa yang beramal soleh dia mulia, tapi dari sudut beberapa kelebihan yang Allah berikan pada lelaki supaya mereka dapat memikul tanggungjawab mereka. Itu erti kata sebenarnya. Apa kelebihan dimaksudkan tu? Yang pertama, kata pengarang, kelebihan fizikal dan juga sifat semula jadinya. Lelaki ini memiliki kelebihan pada kekuatan jasmani, kekuatan akal, lebih cekal. Oleh sebab itu dikhususkan hanya lelaki saja untuk memikul tugas-tugas seperti kenabian, kerasulan, pemimpin tertinggi, menjadi qadi dan melaksanakan tugas agama seperti azan, iqamah, khutbah, solat Jumaat, jihad di jalan Allah, hak menjatuhkan talak, kebolehan poligami, menjadi saksi dalam kes-kes jenayah dan hudud, kelebihan bahagian dalam pembahagian harta pusaka dan lain-lainnya. Sebab apa? Sebab fizikalnya lebih. Okey, kalau fizikalnya lebih, maka dia boleh buat kerja lebih, maka dia boleh melindungi kaum wanita. Saya ingat sebagaimana yang disebutkan oleh minggu lepas kami dah buat perkongsian ni, tapi untuk hadirin online tak apa, kita ulang sekali lagi. Saya Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah dalam Ihya, ketika dia membincangkan kitabun nikah, ketika dia membincangkan mengapa wanita ni dia ada wali, sedangkan lelaki dia tak ada wali, maksudnya dapat izin kahwin tu wanita ada. Dia sebut itu adalah untuk melindungi wanita juga, kerana wanita ni pada lazimnya sebelum dia berkahwin, dia tak kenal hati budi lelaki macam mana. Jadi barangkali ada orang datang guna ayat manis dan sebagainya, dia bukan tumbang, maksudnya dia terpikat. Tapi hakikatnya dia tak tahu hati budi lelaki itu macam mana. Maka di situ, di antara hikmah Allah Subhanahu Wa Taala meletakkan wali bagi pihak wanita ni, supaya wali ni dia lelaki, dia tahu lelaki macam mana. Dia tengok dia ni ayat je Romeo lebih ni, tapi orangnya tak bertanggungjawab. Barangkali sedemikian. Okey, jadi untuk melindungi wanita itu sendiri. Itu kelebihan itu yang dimaksudkan tugas lelaki menjaga kaum wanita. Baik. Begitu juga kelebihan dari sudut akal dia. Kelebihan dari sudut akal ni pun dia bukan kelebihan dari sudut fikiran ataupun kemahiran berfikir. Kalau kita tengok di peringkat sekolah ataupun kita tengok di peringkat universiti, kebanyakan pelajar ni yang dapat masuk universiti, kalau kat sekolah barangkali tak nampak sangat, sebab kat sekolah yang pertama sekolah tutup. Lepas tu yang kedua disebabkan itu saya gurau je lah. Kemudian yang kedua disebabkan sekolah ni memang semua orang wajib masuk. Tapi dari sudut universiti, bila nak masuk universiti tu, tak maknanya sekarang pun saya ingat dulu sehingga sekarang pun universiti awam ni dia menjadi rebutan kan. Jadi bila kita tengok di peringkat universiti awam, yang masuk tu mana ramai, lelaki ke wanita, yang dari sudut dia punya kelebihan keputusan tu, maksud keputusan SPM yang baik dan sebagainya, mana yang lebih? Selalunya pihak wanita. Okey, jadi nak menunjukkan dari sudut kemahiran berfikir itu sebenarnya ada masanya ataupun kebanyakan masanya wanita ni dia ada kelebihan dari segi tumpuan dan sebagainya. Tapi kenapa Allah Subhanahu Wa Taala sebut macam ni? Kenapa pengarang ni sebut macam ni? Kenapa hadis Nabi SAW pun sebut berkenaan kekurangan akal ni? Yang dimaksudkan kekurangan akal tu bukannya tidak ada daya tidak mempunyai daya berfikir, bukan. Tetapi dimaksudkan adalah dia punya emosi dia boleh mengatasi akal dia. Okey, emosi dia mengatasi akal dia. Sebab tu seorang wanita kalau nak menjadi seorang wanita yang solehah, perkara yang dia kena buat adalah usaha untuk mengawal emosi dia. Ini saya sebut ni tuan-tuan dan puan-puan, bukan maksud lelaki tak emosi tak, dua-dua emosi, tapi kecenderungan untuk dikuasai emosi, untuk dia punya keputusannya dikelabui oleh emosinya, yang tu Nabi SAW sebut lebih kepada wanita. Lelaki ni dia kurang sikit dari sudut tu.
Maka secara umumnya ingat saya sebut bahawasanya tugas-tugas seperti ini diberikan kepada kaum lelaki sebab keputusan dia lebih bergantung kepada rasional berbanding emosi. Ini secara umum. Okey, jangan nanti ada yang komen kat bawah tu tapi lelaki pun emo juga. Ya betul, kes terpencil apa semua benda ada. Lelaki tukar jadi perempuan pun ada nak ikut kes terpencil. Ni secara umum saja. Okey, kita tengok aghlabuhum secara umumnya macam itulah. Baik, itu yang satu. Yang kedua, disebabkan kenapa lelaki diberikan hak kepimpinan. Sebab kewajipan memberi nafkah kepada isteri, iaitu nafkah ni mahar dia. Yang pertama mahar dia. Begitu juga dengan dia punya belanja dia. Belanja dari sudut pakaian dia, dari sudut rumah dia, dari sudut makanan dia, kesemua itu wajib diberikan oleh pihak suami kepada isterinya. Wajib diberikan oleh pihak ayah kepada anak-anak dia, kepada kaum keluarga dia. Jadi kalau dah kewajipan itu terletak pada mereka, maka sepatutnya hak kepimpinan itu selayaknya diberikan kepada mereka lah. Okey, takkan terbalik pula. Maksudnya hak nafkah tu suami wajib bagi tapi dipimpin oleh isteri, ataupun lagi teruk lagi dipimpin oleh anak. Dia tak boleh lah lagu tu. Dia kena orang yang wajib beri nafkah tu. Bila kita sebut wajib beri nafkah, maksudnya apa? Dia wajib bekerja. Bekerja ni untuk kaum lelaki luar sana, dia wajib. Okey, dia kena cari. Melainkan kes-kes macam saya sebut, kes-kes tertentu lain cerita. Macam anak sakit kanser ke apa, itu lain cerita. Yang tu kita tak bincang. Tapi dari sudut umumnya, yang wajib mencari nafkah ni adalah si suami, para suami. Okey, itu yang paling baik. Dan itu juga membuatkan keluarganya, isteri dan anaknya lebih mudah taat dan mengakui dia punya kepimpinan dia. Okey, sebab tu untuk kaum lelaki, saya ingat Dr. Khalid Bersalamah ada pesan berkenaan perkara ni, jangan merendahkan diri di hadapan keluarga. Iaitu macam mana susah sekalipun, kita ni orang lelaki kena usaha, kena pusing cara juga, kena kerahkan usaha juga untuk mendapatkan nafkah bagi keluarga kita. Susah. Yang tu saya ingat, terutamanya zaman virus sekarang, semua orang susah. Siapa yang tak susah? Melainkan orang tertentu saja. Baik, kemudian kata pengarang, adapun selain daripada kelebihan di atas, maknanya selain daripada kelebihan fizikal, selain daripada kelebihan akal ataupun sifat semula jadi, maka lelaki dan wanita adalah sama ada berkaitan dengan hak dan juga kewajipannya. Okey, maknanya tolak yang bab fizikal tu, tolak bab akal tu, tolak bab kepimpinan suami ataupun lelaki itu ke atas isteri dan juga keluarga dia. Yang lain selain daripada itu, semuanya adalah sama di antara lelaki dan wanita. Okey, bab ni saya tengok ada juga orang silap faham. Ada orang menyangkakan bahawasanya kaum wanita tak boleh sembelih binatang. Ada orang menyangkakan, saya ingat waktu kami pernah bincangkan masalah hadis wa waladun salih yad'ulah, iaitu kata Nabi SAW, ketika anak Adam itu meninggal dunia, maka terputuslah semua amalnya melainkan 3 perkara, iaitu sedekah jariah, ilmu yang dimanfaatkan dan juga anak yang soleh. Ketika bincangkan wa waladun salih tu, saya ingat masa di zaman belajar dulu, ada sebahagian yang masih memahami dimaksudkan oleh Nabi SAW adalah anak lelaki saja. Maksudnya yang boleh doakan mak ayah anak lelaki. Orang lelaki je ada kemampuan, ada kelebihan yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk berikan pahala pada mak ayah dia. Bukan dari sudut apa? Bukan dari sudut kirim tu perbincangan lain lah. Tapi dari sudut dia punya doa dia sampai pada mak ayah dia. Masih ada pandangan sedemikian. Kami ingat, kami tanya kenapa macam tu? Sebab dia kata dia sebut wa waladun. Tuan-tuan dan puan-puan, wa waladun ni maksud dia anak, bukannya maksud dia anak lelaki. Anak lelaki abna ataupun bani. Ya, waladun ni anak-anak, sama ada anak lelaki ke anak perempuan ke, kesemuanya tidak disisirkan amal dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang dimaksudkan pengarang, tolak dari sudut tanggungjawab tu, tolak dari sudut kewajipan tu, maka lelaki dan wanita pada hakikatnya sama di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga dengan hak dia. Dia bukan na'udzubillah. Kalau seorang lelaki terbunuh, hukum dia kisah bunuh balik. Kalau seorang wanita terbunuh, hukum dia bayar denda. Sebab wanita tak sama taraf. Dia bukan macam tu. Okey, dari sudut hak dia sama. Dari sudut kewajipannya kepada agama pun sama juga. Baik. Kata pengarang, ini sebagaimana firman Allah Subhanahu Wa Taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walahunna mithlul ladzi 'alaihinna bil ma'ruf walirrijali 'alaihinna darajah wallahu azizun hakim. Surah Al-Baqarah ayat 228. Dengan maksud, dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajipannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isterinya dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Maksudnya apa? Dari sudut kewajipannya
ada tak dia punya kewajipan wanita ni, ada tak dia ada kewajipan, bukan dia tak ada kewajipan. Okey, kewajipan untuk taat pada suami dia, kewajipan untuk menjaga rumah tangga dia, kewajipan untuk mendidik anaknya. Yang ni saya ingat satu perkara yang elok kalau kita tengok balik kepada sejarah ulama-ulama yang terdahulu berkenaan dengan bagaimana peranan seorang ibu ini mendidik anaknya sehingga menjadi anak yang soleh. Kalau kita tengok, tak perlu pergi jauh, kita tengok kepada imam-imam empat kita, imam mazhab empat kita tu, dimulakan dengan Al-Imam Abu Hanifah rahimahullah. Siapa yang berperanan untuk hantar dia ke sekolah tu, pastikan dia belajar, berdisiplin, duduk kat sekolah, tak main dan sebagainya, mak dia. Dan ada riwayat yang menarik, saya ingat Abu Hanifah rahimahullah pernah ceritakan bahawasanya setiap kali bila dia nak pergi sekolah, mak dia akan pesan pada dia. Nama dia Nu'man. Abu Hanifah ni nama sebenarnya Nu'man. Mak dia akan pesan Nu'man kat sekolah tu sebagai contoh, janganlah duk main dengan kawan-kawan sangat, dengar cikgu cakap apa. Hari kedua pula dia kata mak dia pesan Nu'man, jangan duk tidur dalam kelas, umpamanya macam tu. Dengar cikgu duk cakap apa dan sebagainya. Dan kata Abu Hanifah, dia kata setiap kali nasihat daripada mak ni, daripada mak saya ni cakap, dia kata memang kena, memang betul. Dia fikir memang semalam dia tertidur pun, umpama, memang semalam dia duk main dengan kawan pun. Abu Hanifah dia kata dia heran, macam mana mak dia pesan tu memang kena. Rupanya dia kata satu hari dia menulis, kemudian dakwat tulisan dia tu terkena pada baju dia. Lalu dia pun pergi ke sumur yang berdekatan, tempat kat situ ramai orang-orang perempuan ketika zaman tu dia cuci baju, bukan pakai washing machine, pakai pakai dryer sedia kat rumah apa. Masa tu orang cuci dekat sumur-sumur, dekat perigi, oasis air dan sebagainya. Maka Abu Hanifah kata, aku keluar dari sekolah aku tu, saya keluar daripada sekolah saya tu, saya pergi ke sumur yang berdekatan untuk cuci baju saya. Kemudian dia kata dia nampak mak dia dekat situ. Rupanya selama ni, kata Abu Hanifah, mak dia duk perhati dia belajar daripada jauh. Ini peranan ibu, tuan-tuan. Dia punya berkatnya usaha dia tu, jaga anak dia tu, sehingga kan dia jadi satu-satunya Abu Hanifah yang kita kenal. Bila orang sebut Abu Hanifah, orang kenal tak Abu Hanifah? Orang kenal seorang tu je, bukannya Syekh, Ustaz, Abu Hanifah mana ni? Abu Hanifah situ ke Abu Hanifah sini? Kalau orang tak confuse macam tu, bila sebut Abu Hanifah terbayang satu Abu Hanifah, keunggulan dia. Begitu juga Al-Imam Malik rahimahullah. Ada riwayatnya dia cerita masa saya kecil, dia kata saya kawan-kawan puji, kata muka kacak, kata suara sedap. Kawan-kawan sebut dekat saya, kamu ni Malik kalau besar nanti jadi penyanyi mesti laku punya, mesti orang suka punya. Lalu dia balik, dia sebut kat mak dia, dia kata Ummi, dia kata mak, dia kata saya nak jadi nak jadi penyanyi. Maka mak dia kata siapa nak dengar kamu menyanyi, muka huduh suara pun tak sedap. Lalu dia pun terus hantar anak dia belajar fiqh. Ada sebagai riwayat tersebut dia belajar awalnya daripada Rabi'atul Ra'yi. Dia ni seorang ahli ra'yi tapi duduk di Madinah. Dia belajar Al-Imam Malik rahimahullah, dihantar untuk belajar fiqh dengan Rabi'atul Ra'yi sebab asalnya mak dia risau. Dia ni kalau terus macam tu dia jadi penyanyi. Disebabkan mak dia itulah. Begitulah juga Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Kita tahu macam mana bila dia balik ke Madinah setelah berguru lama dengan Al-Imam Malik rahimahullah, dia nak berhijrah pergi ke Yaman. Ada sebahagian sebut kata dia bekerja, ada sebahagian sebut kata di sana pun dia nak menuntut ilmu. Maka daripada Mekah tu untuk pergi ke Yaman, mak dia gadai rumah dia. Mak dia gadai rumah dia 1,400-1,200 dirham. Gadai rumah dia, berikan pada Asy-Syafi'i rahimahullah. Al-Imam kita Asy-Syafi'i rahimahullah berikan untuk dia pergi ke Yaman, untuk dia sambung pelajaran, untuk dia luahkan pengalaman dan sebagainya. Tuan-tuan dan puan-puan, tengoklah bagaimana peranan seorang ibu ni besar sehingga kan melahirkan ulama-ulama yang sampai sekarang tidak ada saingan bagi mereka, tidak ada persamaan bagi mereka, dan sampai akhirat pun kita sebut mereka ni semua orang akan terbayang imam yang sama. Okey, jadi tu peranan mak tu. Suatu saya setuju dengan mufti wilayah, mantan mufti wilayah sebelum ni, dia sebut, dia kata mak ni adalah sekolah untuk anak-anak. Dia kata mak ni adalah sekolah untuk anak-anak. Sekolah tu sekolah lah, tapi pendidikan pertama mula dengan para isteri, mula dengan para ibu. Maka di sinilah Allah Subhanahu Wa Taala sebut di antaranya itu kewajipan seorang wanita, dan di atas dia menjalankan kewajipan itu ada hak dia. Disebabkan dia menjalankan tu, dia hak untuk mendapat perlindungan, dia hak untuk mendapat makanan, pakaian yang secukupnya, yang sekadar dengan kemampuan suami dia. Kalau suami dia kaya, alhamdulillah, itu rahmat Allah beri pada dia. Kalau sederhana, maka sederhanalah yang rezeki yang Allah beri pada dia.
Begitu juga selain daripada hak-hak fizikal, mereka juga mempunyai hak untuk dilayan dengan baik, untuk ditegur dengan baik, untuk dididik dengan baik. Okey, disebabkan kewajipan yang mereka telah menjalankan. Selain daripada bab dia menjaga suami dan rumahnya dan sebagainya. Akan tetapi kata Allah Subhanahu Wa Taala, para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada isinya. Tingkatan apa? Bukan tingkatan kemuliaan. Ini pertama kali saya sebut. Ini bukan pertama kali saya sebut. Tingkatan ni bukan tingkatan kemuliaan, tetapi tingkatan dari sudut kepimpinan. Okey, disebabkan apa? Segala nafkah-nafkah dan sebagainya, kelebihan yang Allah berikan pada suami dia dari sudut nafkah, dari sudut fizikal, maka dia wajar menjadi pelindung kepada isteri dan juga anak-anak dia. Okey, wallahu alam. Baik, kemudian kita sentuh sikit lagi sebelum kita akhiri kelas ayat ini, iaitu wanita yang taat. Baik, disebutkan juga dalam ayat ini siapakah wanita yang taat. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, "Fas-salihatu qanitatun hafizatun lil ghaibi bima hafizallah." Okey, Allah sebut beberapa ciri kat sini. Saya baca maksud kalau lepas tu kita tengok ciri-ciri dia. Sebab itu maka wanita yang salihah ialah yang taat kepada Allah. Satu, taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memelihara diri ketika suami tidak ada, oleh kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah memelihara mereka. Baik, di sini ada dua sifat. Yang pertama dia kata taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, wanita yang taat kepada Allah. Dalam erti kata apa maksud taat kepada Allah? Menjalankan suruhan Allah Subhanahu Wa Taala, taat kepada suruhan Allah Subhanahu Wa Taala dan menjauhi larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan-puan, perkara ni setiap kali saya sebut dalam kelas-kelas sebelum ni pada saya sebut. Perkara ni kalau kita duduk kat sini, buka buku, kita dengar, bunyi macam senang. Taat pada Allah, jauhi larangan Allah, bunyi macam senang. Tapi pada hakikatnya, apa kata para salaf? Kami tidak mendapati perkara yang lebih sukar untuk kami lakukan lebih daripada menghadirkan ikhlas dalam perbuatan kami. Apa maksudnya? Maknanya dalam setiap perbuatan kita ni, memang kita buat tu niat kita lillahi ta'ala. Yang ni kita selalu lupa. Sebab kita ni manusia, sebahagian daripada perbincangan, bukan sebahagian, semua daripada perbincangan akidah adalah yu'minuna bil ghaib, beriman dengan perkara ghaib. Perkara ghaib ni benda yang kita tak nampak, benda kita tak boleh dengar, kita tak boleh sentuh dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan kita untuk beramal soleh, untuk melakukan semua amalan kita di atas dunia ni untuk mencapai perkara yang kita tak nampak. Tu hakikatnya. Untuk mencapai syurga, kita tak nampak, kita tak pernah hidup, kita tak pernah lihat, kita tak pernah dengar dan sebagainya. Kita tak nampak. Sedangkan kita ni manusia, dari sudut kemampuan akal kita, kita boleh faham perkara yang kita pernah tengok, kita pernah dengar, kita pernah hidup, kita pernah sentuh, kita pernah mengalami perkara tu. Sebab tu saya ingat dalam agama ada perbincangan berkenaan ilmul yaqin, ainul yaqin, haqqul yaqin. Semuanya yakin, tapi keyakinan dari tahap keyakinan yang berbeza. Okey, kalau sekadar kita tahu kita setakat ni berkenaan akhirat ataupun kematian, kita kata ilmul yaqin. Kita tahu dari sudut ilmu, kita yakin. Berbanding pula dengan perkara-perkara kesenangan keduniaan, dia ada sekarang kat depan ni, depan kita tuan-tuan. Perkara kesenangan keduniaan, barangkali yang ni selalu saya sebut bergantung pada orang lah. Ada orang dia suka hobi dia, barangkali dia suka pada follower Facebook mungkin. Ada orang dia suka kepada pakaian, kan? Beribu raban belanja untuk pakaian. Ada orang suka pada makanan. Kita tengok makanan sepinggan 30-40, Allah tak salah kata. Ada orang sepinggan 1000 pun dia rasa macam, oh ni murah, ada hak mahal lagi. La haula wala. Masing-masing kan. Ada orang dia gila dekat kereta, kan? Kita tengok kereta dia okey, cantik lah. Dia pun kata, ni tak boleh, tahun depan keluar hak baru, nak beli hak baru. Macam-macam jenis ragam manusia. Saya pun tak terkecuali lah. Bukannya saya sebut tu saya ni ahli zuhud sangat pun. InsyaAllah menuju ke arah tu. Tapi kenapa macam tu? Sebab kesenangan dunia berada di depan mata kita, sedangkan kesenangan akhirat berada di luar jangkauan kita. Maka disebabkan tu, untuk kita nak alihkan amal, niat amal usaha kita daripada perkara yang kita nampak dekat dunia ni, kita nak kata saya beramal ni untuk benda yang saya tak nampak, saya tak pernah alami. Itu adalah keikhlasan yang memerlukan usaha yang sangat-sangat besar. Sebab tu makin kita muhasabah hari ni pun PKP 2 minggu ni, walaupun tinggal nak dekat seminggu lagi dah, tapi ni satu masa yang baik untuk kita muhasabah diri. Saya ajak diri saya, tuan-tuan dan puan-puan semua, kita cuba muhasabah mana darjat
ataupun tahap ketaatan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita sebut taat, sebut umum macam tu memang senang, tapi cuba kita pecahkan. Adakah saya dah taat pada Allah dalam isu solat? Adakah saya dah taat pada Allah dalam isu khusyuk dalam solat? Solat tepat waktu, wuduk yang sempurna, rukun wuduk sempurna, sunat wuduk yang sempurna, wajib wuduk yang sempurna, sunat dalam solat yang sempurna, wajib dalam solat yang sempurna, khusyuk bacaan dalam tu menghayati ataupun tidak. Itu baru bab solat. Tak masuk lagi bab solat sunat, tak masuk lagi dalam bab puasa, tak masuk dalam bab bersedekah, tak masuk dalam bab menghadiri masjid. Masjid buka nantilah, sekarang tutup jangan pergi masjid pula. Ni kita nak tengok itu dari sudut ibadah khusus, tengok dari segi ibadah umum pula, dari sudut layanan kita pada rakan-rakan kita macam mana, dari sudut layanan kita pada keluarga macam mana, pada anak-anak macam mana, pendidikan mereka adakah telah diberikan, hak mereka adakah telah diberikan, nafkah kita adakah nafkah mereka adakah telah diberikan dan sebagainya. Okey, jadi semua perkara tu kita muhasabah diri, semua tu daripada saat kita pertama dilahirkan sampai saat kita meninggal dunia, kesemuanya itu diringkaskan dengan perkataan ketaatan pada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka sekarang muhasabahlah diri, banyak tanya balik, adakah saya hamba yang taat pada Allah Subhanahu Wa Taala? Okey, jadi cuba tengok dari sudut yang baru. Jangan kira taat, saya dah solat, saya puasa, dah habis cerita. Hak yang tu semua orang boleh buat. Okey, kita nak tengok macam mana ketaatan yang dimaksudkan oleh salafus soleh. Baik, itu sifat wanita solehah yang pertama. Bukan saja wanita, lelaki pun samalah. Yang kedua, wanita yang solehah ialah al-hafizatu lil ghaib. Orang wanita yang memelihara dirinya ketika suaminya tak ada. Wanita tersebut sentiasa memelihara kehormatan diri dia. Okey, tak ada maksudnya dia dia buat perkara-perkara yang tak boleh. Memelihara harta suami dia, jaga harta suami dia baik-baik, rumah suami dia baik-baik, barang-barang suami dia baik-baik, harta wang suami dia baik-baik, menjaga anak-anaknya. Okey, ini keadaannya ketika suaminya sedang tiada bersamanya, suami keluar bekerja, suami komitmen dakwah dan sebagainya. Dan ini menunjukkan bahawa ketika suaminya ada di rumah, maka sifat memelihara diri wanita itu akan lebih terserlah lagi. Maksudnya apa? Dia nak kata kalau masa suami dia tak ada pun dia boleh menjaga dirinya. Ketika suami dia ada, maka sifat seorang wanita itu memelihara dirinya lebih terserlah lagi. Sebab apa tuan-tuan? Sebab kaum lelaki ni, suami ni, dia nampak walaupun dia tak ada kat rumah, tetapi kesan penjagaan wanita itu terhadap dirinya, terhadap rumahnya, terhadap anaknya, terhadap keluarganya, dia nampak ketika dia balik. Saya tengok kaum wanita ni kadang-kadang diingatkan suami dia tak ada, dia tak tahu. Suami dia tak tahu dia buat apa kat rumah. Tak nampak. Seorang suami bila dia balik rumah, dia nampak rumah dia kemas ataupun tidak, harta dia terjaga elok ataupun tidak, anak-anaknya bagus tak dari sudut pengurusan pendidikan tarbiyah agamanya, dari sudut pendidikan hariannya, dari sudut rumah, baju, segala benda lah kan. Ketika balik, seorang suami tak perlukan masa yang lama tuan-tuan. Saya pesan 1-2 minit dah nampak suami dia ni, isteri dia ni adakah seorang yang menjaga diri ataupun tidak. Okey, jadi jangan sangka suami saya tak ada kat rumah, tak apa saya tak ni, dia bukan nampak pun. Tak, dia akan nampak semua perkara ni. Sebab tu kata pegarang, bila dia balik rumah, ketika dia ada, maka sikap ataupun sifat memelihara diri wanita itu akan lebih terserlah lagi. Okey, wallahu alam. Saya ingatkan sampai situ saja sempat yang dikongsikan untuk slot kali ini. InsyaAllah slot guru majlis yang berikutnya saya akan bincangkan berkenaan kitab Talbisul Iblis, menggantikan slot yang sepatutnya berjalan di Masjid Sempring subuh Ahad, insyaAllah. Wallahu alam. Sekian saja daripada saya. InsyaAllah kalau tak ada arah melintang, kita akan bersambung dalam slot berikutnya. Didoakan juga kita berjumpa kat masjid lah. Berjalan seperti biasa. Wallahu alam. Sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ni kita buat kelainan sikit. Pada asalnya slot guru majlis untuk kitab Talbisul Iblis tulisan Syekh Ibnu Jauzi ni, pada asalnya perkongsian ni dibuat pada subuh Ahad, selepas solat subuh setiap hari Ahad di Masjid Al-Amin Sempring. Okey, tapi disebabkan PKP, disebabkan
masjid diarahkan untuk tutup, semua aktiviti keagamaan, perhimpunan keagamaan diminta ditangguhkan. Maka Jabatan Mufti mengambil inisiatif untuk buat slot guru majlis ni secara online. Jadi di sini kita pada slot yang lepas, alhamdulillah kami telah buatkan perkongsian berkenaan dengan tafsir Quran menggantikan slot Ijtima' Jumaat. Maka hari ini saya ingat saya masuk slot Talbisul Iblis menggantikan slot di kuliah subuh di Masjid Sempering. Baik, kali terakhir pertemuan di Masjid Sempering tempoh hari, kami membincangkan berkenaan dengan istiqamah di atas jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Istiqamah di atas jalan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab pada umumnya Ibnu Jauzi menulis kitab Talbisul Iblis ni adalah untuk nak mengatakan bahawasanya di antara Talbisul Iblis ataupun bukanlah terjemahan langsung, terjemahan makna lah, yang bermaksud talbis lebih kepada bagaimana iblis ataupun bagaimana syaitan menipu manusia. Dan di antara cara yang digunakan untuk menipu manusia, kalau di Masjid Sempering tu ada saya sebut, Ibnu Qayyim dia ada menggariskan beberapa langkah lah untuk syaitan ataupun iblis ni menipu manusia. Kalau yang pertamanya, yang paling disuka adalah syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab syirik ni dosa yang memang takkan masuk syurga sampai bila-bila, kekal dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ni kira dalam bahasa pasarnya dosa favourite dia lah, yang paling disuka. Kalau tak boleh melakukan syirik pada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan mengajak manusia melakukan amal bid'ah. Okey, bid'ah banyak kali saya sebut, saya sendiri pun bidang akidah dan pemikiran, dan saya ingat walaupun Ibnu Jauzi dalam buku ni dia ada sebut dalam bab bid'ah dalam bab-bab fiqh, tapi sebenarnya yang kita tengok dari sudut tulisan dia, dia nak maksudkan bid'ah dari sudut akidah. Ini isu yang lagi besar. Okey, bid'ah dari sudut akidah. Buktinya adalah kalau kita tengok tajuk hari ini, ahli bid'ah terpecah belah. Bila dia membincangkan hadis berkenaan perpecahan umat Nabi SAW ni, Ibnu Jauzi akan membahagikan pecahan utama bid'ah itu ialah pecahan bid'ah dalam akidah. Okey, bukan soal fiqh. Soal fiqh tu besar perbincangan dia. Okey, bukan semua yang dikatakan bid'ah itu bid'ah, dan bukan semua yang dikatakan sunnah itu benar-benar satu tuju sunnah, hak lain tak sunnah. Dia bukan macam tu. Tapi itu di segmen lain lah, ataupun di pentas lain. Baik. Jadi berbalik pada sini, Ibnu Jauzi dia menekankan berkenaan bab bid'ah ni sebab iblis kalau tak boleh pergi dalam bab syirik, kalau tak boleh masuk dalam bab syirik, dia akan masuk dalam bab bid'ah. Okey. Dan bid'ah ni tidak mustahil juga. Bid'ah tu boleh masuk ke syirik. Nanti sikit lagi saya bagi contoh insya-Allah. Baik. Dibawa di sini daripada Abu Hurairah radhiyallahu an, dia mengucapkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tafarraqatil yahudu ala 71 firqah aw 72 firqah wan nasara mithla dhalik wa taftariqu ummati ala 73 firqah. Yang bermaksud orang-orang Yahudi akan berpecah belah menjadi 71 ataupun 72 kelompok, grup ataupun kumpulan, seperti halnya orang-orang Nasrani. Dan ada pun umatku iaitu muslimin akan berpecah belah menjadi 73 kelompok. Kata Al-Imam At-Tirmizi, hadis ini sahih. Okey. Kemudian kita sambung sikit sebelum masuk dia punya perbincangan dia. Hadis ini telah kami sebutkan pada bab yang sebelumnya, kata Ibnu Jauzi, dan di antara komennya diisyaratkan dengan ungkapan semuanya ada di neraka kecuali satu aliran. Mana ada tambahan lafaz kat situ, semuanya ada di neraka melainkan satu aliran. Lalu sahabat radhiyallahu anhu bertanya, siapakah mereka ya Rasulullah? Beliau menjawab, iaitu mereka yang berada di atas ajaranku dan juga para sahabatku. Okey. Jadi, perbincangan hadis ni menariknya, terutamanya saya ingat ulama kontemporari ada bincangkan macam mana kita nak bahagi grup tu. Macam mana kita nak bagi? Nabi sebut Yahudi 71 ataupun 72, Nasrani pun lebih kurang macam tu, dan umat Islam akan pecah jadi 73 kelompok. Baik. Pembahagian kelompok-kelompok tu, kelompok-kelompok kecil tu susah nak tahu. Ibnu Jauzi pun ada isyaratkan di sini. Dia kata tiap kelompok itu terpecah lagi menjadi kelompok kecil yang lainnya. Kita memang tidak mengetahui secara terperinci nama kelompok serta ajaran masing-masing. Okey. Jadi kalau nak kata kita nak bagi, ataupun dalam arti kata mudahnya kita nak bahagi betul. Ustaz, 73 tu apa dia pecahan dia? Hak yang tu memang tak dapat lah. Sebab ajaran dalam dunia ni pecahan dia memang pelbagai. Ada yang berlapis, ada yang tidak dan sebagainya.
Jadi kita tengok secara usul ataupun kelompok asal saja. Disebabkan masalah ni lah, ada sebahagian ulama kontemporari yang mencadangkan, mereka kata nampak gaya hadis ni barangkali ada masalah, sebab nak kata 73 tu susah nak capai nombor 73 tu. Itu satu pandangan lah. Tetapi wallahu alam, kebenaran di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, saya lebih berpegang dengan pensahihan Al-Imam At-Tirmizi rahimahullah. Ni bukan Tirmizi calon-calon orang ni. Kita nak capai separuh ilmu dia pun bertuah sangat lah. Okay, jadi Al-Imam At-Tirmizi kata hadis ni sahih. Ada pun bilangan tu, isu bilangan 71, 72, 73 tu, dalam bahasa Arab tuan-tuan, dia kadang-kadang bila dia disebutkan 70, 700 dan sebagainya, dia tidak sentiasa bermaksud bilangan sebenar, tetapi juga boleh bermaksud bilangan yang banyak, bilangan yang bercambah-cambah, sehingga kan susah dah nak kira. Jadi di atas penggunaan bahasa Arab macam tu, saya nampak wallahu alam setakat ilmu kita yang cetek ni nampak gaya kena dengan hadis tu, iaitu dia tidak maksudkan 73 kelompok tu betul-betul nombor 73, tetapi dia nak melambangkan perpecahan yang sangat banyak. Kalau umpamanya saya cakap kat tuan-tuan berpecah menjadi dua umpamanya, tuan-tuan boleh tanya lagi grup pertama apa dia, grup kedua apa dia. Ataupun saya kata berpecah menjadi 3, tuan-tuan boleh tanya lagi kumpulan pertama, kedua, ketiga apa dia, boleh cakap macam tu. Tapi kalau saya kata dah jadi tak tahu, ada kot 70 lebih 73, tak ada dah tuan-tuan tanya ustaz, boleh tak ustaz senaraikan semua 70, apa-apalah dalam dunia ni. Okey, kalau nak kata pecahan macam tu, bukan nak kata nombor sebenar, tapi nak kata perpecahan yang sangat banyak. Okey, ala kulli hal, kata Ibnu Jauzi, dia kata untuk nak tengok bilangan satu-satu tu sampai jadi betul-betul tepat 73 tu, yang tu memang susah untuk kita nak tahu secara terperinci, tetapi dia kata memadai. Ini penting perkataan dia, memadai kita mengetahui induk ataupun usul ataupun asas daripada kelompok-kelompok yang menyimpang ini, iaitu Al-Imam Ibn Jauzi telah menyenaraikan 6 kumpulan. Okey, yang ni saya cuba kita tengok sesuatu sikit-sikit. Kalau tak sempat, insya-Allah slot depan lah kita sambung. Yang pertama adalah kumpulan Haruriyah ataupun Khawarij. Ini kumpulan pertama. Okey, kenapa diletakkan Khawarij ni yang pertama? Sebab Khawarij ni memang dari sudut pecahan bukan nak kata mazhab, pemikiran akidah yang boleh nak sebut jauh jugalah menyimpang daripada Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang pertama wujud adalah kumpulan Khawarij. Mereka ni wujud di hujung, bukanlah di hujung, tapi diwujud setelah daripada peperangan Siffin di antara Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhum jami'ah, tanpa pergi lebih mendalam pada isu tu. Tapi nak menceritakan Khawarij ni, dia asal dari perkataan Kharaja ni keluar. Khawarij ni mereka nak keluar daripada barisan tentera Ali bin Abi Talib, dan mereka mengatakan bahawasanya mereka pusingkanlah, kita kata dari sudut hak berhukum tu adalah milik Allah Subhanahu Wa Taala, maka pemimpin yang mereka lihat sebagai tidak berhukum dengan hukum Allah tu wajar digulingkan, wajar ditentang dan digulingkan. Sebab tu kita tengok Khawarij ni, dia punya otak dia ataupun dia punya pemikiran dia memang kira yang pertama nak menggulingkan pemerintahan, dan yang kedua kira nak mengkafirkan orang. Silap sikit kafir, silap sikit kafir. Ini saya tak sempat nak pergi mendalam. Kalau tuan-tuan kita nak bincang dengan secara terperinci dan sebagainya, mungkin itu kena ada satu slot asing. Ini saya sebut secara umum saja. Okey, jadi itu Khawarij. Okey, dan mereka ni sangat taksub dalam perkara ni, sehingga kan setelah daripada peperangan Siffin, mereka melancarkan serangan demi serangan ke atas Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, sehingga kan Ali pada tahun 40 Hijrah radhiyallahu an mati dibunuh oleh seorang pengikut Khawarij yang bernama Abdurrahman bin Muljam, dibunuh di Kufah. Okey, dan yang menariknya sehingga kan Hasan dan Husain radhiyallahu an ketika tu bila ayah mereka dah meninggal dunia ditikam oleh Abdurrahman bin Muljam, mereka sehingga kan menyembunyikan tempat di mana jenazah Ali bin Abi Talib radhiyallahu an dikebumikan, sebab takut musuh ni tahu dekat mana jenazah Ali dikebumikan, punya nak marahnya korek kubur dia, ambil jenazah dia, buat benda zalim kat dia. La haula wala quwata illa billah. Lalu mereka menyembunyikan. Okey, sebab tu kita Ahlus Sunnah kita berpegang di manakah kubur Ali bin Abi Talib, wallahu alam, kita kata mungkin berada di Kufah, di antara rumah dan juga
pejabat pentadbiran dia, tetapi yang pasti tidak terletak di bandar Najaf sebagaimana didakwa oleh Syiah Imamiyah. Wallahu alam. Itu perbincangan asing, tapi saya ingatkan menarik juga lah untuk dibawakan sikit. Itu yang pertama, Khawarij. Jadi daripada Khawarij ni pecah macam-macam. Dia ada Azraqiyah, dia ada Ibadiyah, okey, dia ada Sa'labiyah, dia ada Hazimiyah, dia ada Mukarramiyah. Banyak pecahan dia, tapi nak cerita semua-semua pecahan ni, dia punya usul pegangan asal dia, dia punya benih asal dia apa? Khawarij. Yang tu satu. Baik, kemudian yang kedua. Yang kedua kata Ibn Jauzi, Qadariyah. Apa dia Qadariyah? Qadariyah ni berasal daripada perkataan qudrah. Qudrah maksudnya kekuatan. Iaitu mereka berpandangan bahawasanya manusia mempunyai kekuatan sendiri untuk menetapkan takdir mereka sendiri. Okey? Maksudnya mereka kata Allah Subhanahu Wa Taala tidak menetapkan apa-apa. Padahal Quran dah sebut qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Allah Subhanahu Wa Taala telah menjadikan sesuatu dan qadarnya, maknanya Allah tetapkan dunia ini berjalan, dunia ini berpusing, dunia ini berfungsi disebabkan semuanya telah dituliskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Insya-Allah slot saya bersama dengan pihak, saya pun tak pasti bila akan disiarkan, tapi slot saya bersama dengan pihak Jabatan Agama Islam akan membincangkan sedikit. Nak kata semua ni bukan saya tak sempat, melainkan qada dan qadar ni satu perkara ghaib yang merupakan kekuasaan Allah, tak elok untuk kita pergi dalam sangat, tapi akan membincangkan berkenaan dengan, tak silap saya, hari Rabu 27 Januari ya. Kalau siapa yang sempat tengok ataupun rakaman pun ada, kalau tak sempat tu, berbincangkan berkenaan dengan masalah takdir, wabak, usaha dan juga vaksin. Okay, ada yang kata ni dah takdir, tak usah buat apa lah Ustaz. Ada yang kata vaksin, macam-macam lah, beberapa isu insyaAllah kita akan bincangkan. Okey, nak cerita golongan Qadariyah ni, mereka adalah golongan yang kata Allah tidak menetapkan apa-apa, manusia lah yang menetapkan kesemua dia punya takdir dia sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan, yang ni semua timbul sebab mereka pergi terlalu mendalam berkenaan dengan isu qada qadar. Mereka nak kata kalau Allah tentukan orang ni berzina, Allah tentukan orang ni mencuri, mereka nak pergi mendalam ke dalam satu bidang yang tiada sesiapa pun daripada kita yang tahu berkenaan perkara ni. Penulisan Allah Subhanahu Wa Taala tidak sesiapa pernah melihatnya. Kita tak tahu. Tulisan Allah ni bukan macam novel, tuan-tuan. Tulis satu benda jadi, dia bukan macam tu. Kita tak tahu. Sedangkan sifat Allah yang banyak tu pun kita tak tahu hakikat sebenarnya. Tiba-tiba dalam bab qada dan qadar kita kata, ya, saya faham 100% berkenaan penulisan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey? Jadi itu insya-Allah perbincangan dalam qada dan qadar kita akan bincang di slot lain, tapi nak menceritakan kita Ahlussunnah, kita berkeyakinan Allah Subhanahu Wa Taala menciptakan kita dan juga perbuatan kita. Habis tu Ustaz, kalau Allah takdirkan saya, jangan bincang bab tu. Biar dari sudut kita tumpukan bab usaha saja. Yang lain tu kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berpegang pada qada dan qadar ni lebih kepada kita kata apa-apa pun tu kehendak Allah, dan kita cuma sandarkan perkara yang lepas tu sebagai muhasabah. Kita dah usaha, dah buat sungguh-sungguh, akhirnya satu perkara tu tak jadi. Kita kata apa? Qaddarallahu ma syaa fa'al. Allah Subhanahu Wa Taala telah mentakdirkan perkara tu sebagaimana yang dikehendaki, dia buat apa-apa saja yang dia nak. Fa'alul lima yurid. Dia maha berbuat apa-apa saja yang dia nak. Tak apalah, dah takdir Allah macam tu. Kalau yang dah lepas tu tak apa. Yang ke depan, tumpukan pada usaha kita untuk mencari keredaan Allah. Khalas, habis sampai macam tu saja. Tapi golongan Qadariyah ni nak bincang dalam. Kalau macam ni, kalau macam tu, kalau macam ni, kalau macam tu. Akhirnya mereka kata Allah tidak mentakdirkan apa-apa. Yang ni yukhaliful Quran. Yang ni bercanggahan secara langsung dengan Al-Quran. Bahawasanya Allah menciptakan kita, menciptakan perbuatan kita dan seterusnya. Maka kata Ibn Jauzi, golongan Qadariyah inilah yang merupakan salah satu daripada usul bid'ah, daripada asalnya bid'ah. Malahan saya ingat Ibnu Umar sempat melalui zaman timbulnya Qadariyah. Kata Ibnu Umar radhiyallahu anhu, demi Allah, Allah tidak akan terima ibadah mereka, Allah tak akan terima sedekah mereka, Allah tak akan terima zakat mereka, Allah tak akan terima kesemuanya sehinggalah mereka beriman dengan ketetapan takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik, itu sebab sedikit. Itu yang kedua, Qadariyah. Yang ketiga apa dia? Yang ketiga adalah Jahmiyah. Okey, Jahmiyah disandarkan kepada Jahmu bin Safwan, yang mana dia ni, saya ingat dia terkesan dengan pemikiran filosof. Ini pun sama juga. Dia nak membincangkan berkenaan masalah-masalah ghaib, nak membincangkan masalah-masalah filosof ni dengan sangat mendalam sehingga akan menjerumuskan ke dalam lembah kesesatan. Okey, Jahmiyah, mereka ni yang kata kita ni perlu mensucikan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu tuan-tuan dan puan-puan, bila masuk dalam bab perbincangan akidah, dalam bab sifat Allah Subhanahu Wa Taala ni, sebenarnya kita bincang
setakat mana yang Allah Subhanahu Wa Taala beritahu pada kita. Kita nak pergi lebih daripada tu, kita sama-sama tak tahu. Apa terjadi pada Jahmiyah ataupun pengasasnya Jahmu bin Safwan? Dia nak pergi perkara ni terlalu mendalam. Sehingga ke satu tahap dia sebut, kalau kita kata Allah Subhanahu Wa Taala itu wujud, kita mensyirikkan Allah. Saya ingat golongan wahdatul wujud pun alasan dia macam tu juga. Kalau kita kata Allah ni ada, kita ada, maka syirik. Sebab mana boleh kita kata dua-dua ada? Jadi mereka kata Allah itu ada, tetapi wujud kita adalah wujud majazi, kita adalah sebahagian daripada Allah. Na'udzubillah, tu lagi gila cerita dia. Tapi nak cerita Jahmu bin Safwan ni pun lebih kurang. Dia kata kalau nak kata Allah ada, kita makhluk pun ada, maka itu syirik kepada kewujudan Allah. Maka kita kata Allah itu tidak ada, tetapi dia bukan tidak ada. Jangan risau, saya pun tak faham. Okey. Kalau Allah melihat ke tak? Allah itu dia tidak melihat, tetapi dia bukan tidak melihat. Sehingga kan akhirnya Allah ada ke tak? Dia tidak ada, tapi dia bukan tidak ada. Jadi pening habislah. Maka golongan Jahmiyah ni adalah golongan yang terlalu mendalam nak fikir berkenaan perkara-perkara ghaib, dan yang paling ghaib antara yang ghaib itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Jadi bab ghaib ni dia ada banyak. Kita tahu kan, kita ada bab akhirat, kita ada bab syurga neraka, kita ada bab malaikat, kita ada bab umat terdahulu dan sebagainya. Yang paling ghaib di antara mereka semua, kata Syekh Utsaimin, adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jahmiyah cuba nak merungkai sifat Allah Subhanahu Wa Taala yang merupakan paling ghaib di antara semua yang ghaib. Jadi itu perkara yang sangat-sangat mustahil. Mereka berbuat sedemikian, akhirnya terjerumus dalam lembah kesesatan. Baik. Kemudian itu yang ketiga. Itu secara umum dia punya detail tu memang saya ingat kajian detail tu sampai sekarang peringkat industri pun semua ada. Ini secara umum saja. Baik, kemudian yang keempat, golongan Murji'ah. Murji'ah ni dia fahaman irja' dengan maksud bahawasanya apa-apa perbuatan manusia, sama ada baik ataupun buruk, ditangguhkan hukumannya, ataupun bukan ditangguh hukuman, ditangguhkan label dia. Dia ni mukmin ke, dia ni kafir ke, ditangguhkan sehingga hari kiamat. Dan mereka inilah yang terkenal dengan pandangan bahawasanya amal sebagaimana amal soleh tidak dijejaskan dengan amal keburukan, sebegitulah amal keburukan itu tidak menjejaskan amal soleh. Ataupun dalam bahasa pasarnya, perbuatan yang kufur ataupun perbuatan dosa-dosa besar dan sebagainya, mereka ni boleh kata mereka ni lawan bagi Khawarij. Yang Khawarij tu buat sikit semua kafir tu ke? Bohong, kafir. Semua benda kafir tu, bohong kafir. Perang, bukan perang, bergaduh dengan orang Islam, kafir. Kan? Menipu dalam exam, kafir. Semua benda lah, mencuri kafir, semua benda kafir. Murji'ah ni pula terbalik pula, buat apa-apa sekalipun tak ada jatuh kafir. Iaitu sesuatu amal keburukan itu tidak menjejaskan keimanan, dan bahawasanya iman itu tidak naik dan tidak turun. Maknanya kalau seorang tu beriman, dia beriman dah, dia tak ada kira naik, dia tak ada kira turun. Dia tak ada kalau dia buat apa sekalipun membuatkan dia jatuh ke dalam kekufuran. Ini golongan Murji'ah. Okey. Kemudian yang seterusnya, kelima dengan keenam, yang kelima Rafidah, iaitu Syiah Imamiyah. Yang ni saya tak sempat nak terangkan, masa kita pun dah nak habis. Yang keenam Jabariyah. InsyaAllah kalau tidak ada arah yang melintang, insyaAllah dalam slot depan saya akan terangkan. Cuma satu perkara yang saya nak masukkan sikit, golongan-golongan ni tuan-tuan, zaman sekarang ni, melainkan Rafidah lah, melainkan Syiah lah, mereka dah tak ada, ini satu pesanan saya nak bagi, mereka ni dah tak ada umpamanya Khawarij, kelab Khawarij Malaysia. dia tak ada macam tu. Ataupun Qadariyah, persatuan Qadariyah bersatu Malaysia, dia tak ada. Ataupun Jahmiyah, badan perhubungan Jahmiyah negara, dia tak ada macam tu. Okey. Jadi kalau nak kata ustaz, saya ni bukan benda-benda ni benda lama ustaz, Khawarij, Qadariyah, Jahmiyah, Murji'ah, Rafidah, Jabariyah, yang ni kira pemikiran-pemikiran akidah klasik. Okey. Dia tulisan Ibnu Jauzi tulis ni bukan tujuan. Yang pertama, betul lah, janganlah bagi masuk Khawarij, Qadariyah ni apa. Itu yang pertama. Yang kedua, nak menceritakan kepada kita, iaitu berhati-hati dengan dia punya elemen-elemen tu, walaupun barangkali bukan semua. Khawarij apa tadi, umpamanya saya kata elemen dia suka mengkafirkan orang, maka sikap mengkafirkan orang tu tuan-tuan, kita betul orang tu buat lain daripada kita, hukum kafir. Orang ni kafir, orang tu kafir, orang tu kufur, orang ni kafir. Itu sikap Khawarij. Barangkali kita tak panggil diri kita Khawarij,
Barangkali kita bukan pengerusi Persatuan Khawarij Pluralis Malaysia. Tak ada persatuan tu, saya letak dalam nama. Barangkali bukan macam tu. Tapi unsur-unsur tu ada. Siapa tak nak buat macam ni kafir. Siapa tak nak buat macam ni kafir. Orang ni, siapa tak nak buat macam ni kafir tu boleh lagi. Umpamanya kalau orang kata siapa menolak Quran kafir. Yang tu tak apalah. Tapi nak kata Fulan bin Fulan telah dihukumkan, kita hukumkan dia kafir. Kalau dia mati, kita tanam dia dekat kuil Hindu umpamanya. Tak boleh sebut macam tu. Secara khusus Fulan bin Fulan pun tak boleh. Pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, kita tidak mengkafirkan orang secara khusus, tetapi secara umum saja. Yang boleh kafirkan secara khusus itu boleh mengisytiharkan orang ini telah jatuh murtad, itu cuma hukum penguasa saja. Mahkamah syariah saja yang boleh berbuat sedemikian. Okey. Jadi dia tak ada Persatuan Khawarij Malaysia, tak ada. Tapi unsur tu, hati-hati dengan unsur tu. Begitu juga kalau kita tengok pandangan Murji'ah. Dia tak ada persatuan, ni contohlah Persatuan Murji'ah Malaysia. Dia tak ada macam tu. Tetapi unsur siapa yang buat amal keburukan tak beri kesan pada iman dia. Yang tu masuk dah. Yang tu ada dalam gerakan liberalism yang kita ada sekarang. You nak solat, solat lah. Tapi jangan suruh orang lain solat. Sebab apa? Barangkali orang tak solat tu lebih baik daripada you yang solat. Itu unsur Murji'ah, tuan-tuan. Sedangkan solat tu, meninggalkan solat dengan sengaja tu adalah satu dosa besar. Sebahagian, kalau kita tengok mazhab Hanabilah umpamanya, sehingga mengkafirkan. Tapi tak apalah, saya lebih cenderung pada pandangan Syafi'i. Satu dosa besar. Maliki dengan Syafi'i, satu dosa besar bagi orang yang meninggalkan solatnya secara sengaja. Okey, dia bukan tak apa dia tinggal solat pun, barangkali dia lebih baik. Dia soal isu orang yang tak beramal soleh ni hati dia baik. Orang yang beramal soleh ni barangkali hati dia lagi busuk daripada bangkai dan sebagainya. Ini idea-idea yang dibawakan oleh liberalism sekarang yang berasal daripada isu Murji'ah ni. Okey? Jadi boleh nampak tak? Barangkali dia tak bagi label ataupun tagging sama. Yang ni Murji'ah Malaysia, yang ni Murji'ah negara. Dia tak ada macam tu. Tetapi unsur-unsur itu yang perlu kita berhati-hati dengannya. Begitu juga kalau kita tengok contoh Jahmiyah, kan? Memang dia tak ada Persatuan Jahmiyah Malaysia, tak ada lah, nak cari memang tak ada lah. Tapi unsur memperdebatkan perkara ghaib yang kita sama-sama tak tahu. Kita tak tahu bab qada, bab sifat Allah Subhanahu Wa Taala. Jangankan Allah, benda-benda ghaib yang memang satu masa dulu tak ghaib pun, kita tak pernah ada kaum Thamud, kaum Ad, kita tak pernah tengok, kita dengar daripada Al-Quran. Baru ni saya bincang dengan kawan saya berkenaan dengan tinggalan di Petra, Jordan tu, yang Bukit Ukir tu. Rupanya khilaf. Saya dulu pernah terbaca kata kaum Samud. Baru ni diskusi dengan kawan, ada yang kata kaum Ad, ada kata kaum Samud. Rupanya benda tu khilaf lagi. Nak menceritakan bandar yang dah ada tu, kita nak kata kaum Samud ke kaum Ad, yang tu pun masih khilaf lagi. Itu mereka pernah berjalan di atas muka bumi Allah. Mereka bukan ghaib, mereka bukan malaikat, mereka bukan duduk di neraka ataupun di syurga ketika tu. Mereka duduk di atas bumi, muka bumi kita ni. Yang tu pun kita tak boleh nak cerita lebih. Kita tak boleh nak selesaikan. Mereka ni kaum Ad ke kaum Samud, kita tak boleh nak selesaikan. Itu mereka yang pernah hidup di atas muka bumi ni. Ini kan pula yang gaib dalam segala yang gaib, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala. Lagilah jauh panggang daripada api untuk kita nak memahami. Jadi nak kata Persatuan Jahmiyah tu ada ke tak ada? Tak ada. Tetapi menyibukkan diri dalam perkara yang kita sama-sama tak tahu. Sifat Allah, macam mana Allah macam ni, macam mana Allah macam tu, macam mana Allah macam ni. Kalau Allah Subhanahu Wa Taala dah sebut dia melihat sajalah. Buat apa kita nak fikir dia ada jarak ke tak ada jarak ke, dia ada jisim ke tak ada jisim ke. Ini semua sifat-sifat yang dibawakan oleh usul Jahmiyah, walaupun nama dia tak ada. Sekali lagi saya ulang, tetapi perbincangan membebankan diri, memberatkan diri dengan perkara yang tidak sepatutnya dibincangkan, yang tu pun penyakit yang masih ada sampai sekarang. Okey. Jadi ingat pada hari ini 4 kelompok usul bid'ah ni yang sempat kita sentuh, Khawarij, Qadariyah, Jahmiyah dan juga Murji'ah. 4 ni dia tak ada dah. Maksudnya dari sudut mazhab tu, Khawarij mungkin adalah sikit, Ibadiyah dan sebagainya. Tapi yang lebih penting daripada tu adalah usul pemikiran mereka tu meresap dalam masyarakat, membawakan idea-idea berasal daripada mereka, tapi barangkali dengan baju baru, barangkali dengan penampilan baru, dan itu pun sama menyesatkan, menjauhkan kita daripada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu a'lam. Saya ingat tak ada soalan kot. Tak boleh tanya. Baik. InsyaAllah kalau tak ada arah melintang, kita jumpa di slot berikutnya, ataupun kita doa sama-sama lah. Lepas ni kita jumpa di masjid lah seperti biasa. Sallallahu alaihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.